Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Hari ini alhamdulillah kita telah sampai ke siri yang ke-12. Kita share tentang apa-apa yang sepatutnya kita lakukan, apa yang patut kita berikan penekanan ya dalam kehidupan kita ini. Dan tak kurang pentingnya juga tadi kita semua dah dengar apakah pesanan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tentang dilanjutkannya perintah PKP kita ya, iaitu disambung lagi daripada 15 April sehingga 28 April 2020, lagi 2 minggu maknanya kita berada di bawah perintah KPK ini ya. So, apakah reaksi kita? Apakah reaksi kita apabila mendengar perintah ini disambung lagi ya? Pada saya sebagai orang yang beriman, kita semua sahabat-sahabat yang beriman, rakyat Malaysia yang baik, yang patuh kepada pemerintah, apalah lagi kita boleh buat selain yang terbaiknya adalah kita sami'na wa ata'na ya. Apakah maknanya itu? Semua sahabat seiman saya rasa sudah faham dan sudah maklum bahawa kita mestilah dengar dan taat dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita ya, iaitu mentaati arahan pemerintah dalam perkara-perkara makruf adalah menjadi tuntutan yang utama ke atas kita orang-orang beriman berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa, iaitu surah yang keempat ayat ke-59, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri, iaitu yang menguasai pemerintahan di antara kamu. Jadi insya-Allah bila kita tahu bahawa dengan mentaati perintah ini, kita sebenarnya mentaati perintah Allah, itu yang lebih utama. Dan insya-Allah kita akan berada di dalam rahmat Allah, mendapat pahala yang berganda apabila kita memperbetulkan niat kita redha dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah ke atas kita pada masa ini ya. Dan kalau kita melihat lagi ya dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Alam Nashrah lah, kalau kita orang Melayu panggil Alam Nashrah ya, surah Al-Ashrah, surah yang ke-94 ayat yang ke-5 dan 6, di mana Allah mengatakan kepada kita sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu ayat ke-5. Dan ayat ke-6 Allah mengulang lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maknanya satu kesulitan Allah menggantikan dengan berbagai-bagai kemudahan. Berbagai-bagai kebaikan yang akan datang setelahnya. Jadi yakin dan percaya dengan kita menjalani perintah PKP ini dengan baik, insya-Allah kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 dengan sekadar segera. Insya-Allah kita akan menghadapi hari-hari mendatang yang jauh lebih baik ya. Okey. So kembali kepada apa yang kita selalu bincang-bincangkan hari-hari ya, semoga memberi manfaat. Hari ini adalah hari yang dah ke-12 kita sharing. Okey. Last saya rasa pada siri yang ke-8 dulu kita telah bincangkan tentang sunnah-sunnah dan kepentingan solat asar ya. Kemudian kita stop sekejap sebab kita membincangkan tentang keutamaan puasa Ayun Mid, puasa hari-hari putih ya. Jadi dengan itu kita sambung balik sehari ini dengan sunnah yang mana sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah di waktu maghrib. Okey. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, iaitu hadis sahih di mana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika masuk waktu awal malam ya, iaitu maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian kerana syaitan sedang berkeliaran pada masa itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian melepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah kerana syaitan tidak boleh membuka pintu-pintu yang tertutup. Ya, iaitu apabila telah dibacakan dengan kalimat bismillah ya. Jadi pada saya apatah lagi dalam keadaan kita menjalani perintah PKP ini,
adalah sangat-sangat bersesuaian dengan hadis yang Nabi ingatkan kepada kita, ya, yang mana kita hendaklah memastikan anak-anak kita ajak masuk dalam rumah. Bila waktu dia tu? Waktunya adalah sebelum berkumandangnya azan maghrib sehingga sampai masuk waktu Isyak. Itu adalah waktu di antara Isyak, Maghrib dan Isyak itu adalah waktu di mana Nabi menceritakan bahawa syaitan-syaitan sedang berkeliaran pada masa itu. Ya, kita diperintahkan dua perkara, yang mana membawa masuk anak-anak, tahan mereka di dalam rumah dan menutup pintu-pintu rumah kita dan bacalah bismillah. Okey, jadi saya rasa kita sebagai ibu bapa sangatlah perlu mengambil berat, bukan sekadar anak-anak dan malah ada yang telah mempunyai cucu. Pastikan anak-anak dan cucu kita juga kita selenggarakan masuk ke dalam rumah sebelum maghrib. Apatah lagi, ya, kita seharusnya mengingatkan mereka untuk bersedia menunaikan fardu maghrib dengan mandi awal, ataupun kalau sebelum nanti, insya-Allah telah selesainya perintah PKP kita, anak-anak yang lelaki yang sudah akhir balik, suami sekalipun, kita mengingatkan agar pergi menunaikan waktu maghrib, solat maghrib itu berjemaah di masjid. Ya, afdalnya lelaki menunaikan solat itu di masjid berbanding dengan wanita yang lebih afdal menunaikan solatnya di rumah. Okey. Jadi saya rasa untuk kali ini sunnahnya yang sangat simple, tetapi tidak kurang juga di mana kita selalu terlepas pandang. Jadi pastikan selepas ini apabila kita menutup pintu-pintu dan tingkap-tingkap rumah kita, pastikanlah membaca bismillah, dan pesan pada anak-anak, mungkin tidak kita menutupnya, pesan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, pastikan menutup dengan kalimah bismillah itu, kerana syaitan tidak mungkin dapat membuka pintu-pintu yang telah ditutup dengan kalimah bismillah. InsyaAllah saya rasa kita dapat beramal dengan sunnah yang sangat penting, walaupun kita tengok simple, ya. Semoga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah, rumah kita diberkati Allah dan tidak adanya syaitan-syaitan berkeliaran. Jadi kita mengambil langkah usaha apa-apa sahaja yang kita dengar daripada Nabi SAW yang mana dapat menyekat masuknya syaitan, bermahajalelanya syaitan dalam rumah-rumah kita, menyebabkan rumah-rumah kita ini kepanasan, hilangnya barakah daripada Allah. Maka hendaklah kita menitik beratkan setiap sunnah-sunnah yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya amatlah bermanfaat untuk umatnya. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.